Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم انصرنا على القوم الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita malam ini biiznillah ta'ala kita akan sambung pengajian kita daripada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan orang-orang yang tidak faham lagi ataupun tidak terima lagi al-Islam. Jadi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkungi semua perkara-perkara yang kita sebagai orang yang beriman kena ambil tahu, ambil percara. Tak boleh sama sekali kita sebagai Muslim nak buat belakang terhadap sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada sirah tadi itu menepati pentafsiran bagi Al-Quranul Karim. Dia adalah pentafsiran yang baik bagi kitab Allah Azza wa Jalla. Nak tahu cara faham bagaimanakah Al-Quranul Karim, maka sirah itulah sebagai penggerak akan hati-hati fahami perasaan hidup bagi seseorang manusia. Maka manusia kita ni Allah Subhanahu wa taala wi masa ni tak serupa. Masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada adalah masa yang cermelang, masa yang keamasan, masa yang luar biasa daripada nak bentuknya diri manusia supaya dia tu menjadi seseorang manusia yang sempurna. Lama kelamaan manusia tadi itu ada perubahan. Kerana perubahan ni timbul daripada keadaan suasana yang kita berjumpa. Begitulah keadaan manusia yang kita nak pergi buat pegang dengan dia 100% ni tak boleh. Tetapi
cara yang nak berjaya, cara yang nak dapatnya syurga, pasti kena duduk di atas al-istiqamah. Apa makna al-istiqamah? Yakni kita tetap di atas kebaikan yang kita ada semenjak daripada dulu sampai ke bila-bila masa sehingga kita berjumpa dengan Tuhan. Seolah-olah kata diri manusia ni yang nak ubah semua, daripada hak molek kepada tak molek, daripada hak istiqamah kepada hak tak istiqamah, daripada hak ada keadilan hala kena ikan zalim, daripada betul masa jadi tak betul masa. Ya gitu cak keadaan dia. Awak apa boleh jadi gitunya? Kerana suasana hidup manusia yang dia berjumpa dalam keadaan hari-hari ni tak sama. Cuma balik agama kita ni, ya janji orang yang istiqamah sahaja yang nak dapat kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Seolah-olah kata itu ada cobaan yang besar bagi kita kalaulah kita khabar. Banyak kita tak khabar. Duk berasa kata cobaan yang mentukarkan kita hak istiqamah molek tu jadi kehadap ke depan. Duk berasa kata hadap ke depan tu dapatnya gapo? Dapatnya kemuliaan. Sebenarnya dia bahagia hundur. Sebab itulah datangnya ajaran al-Islam yang dibawakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, supaya nakwi kita tu tetap, supaya nakwi kata kita tu tenang, supaya nakwi kita tadi itu duduk tepat yang sesuai kita kena duduk. Kerana dunia ni tidak boleh memenuhkan perasaan bagi seseorang manusia malaikat tanah. Tanahlah yang menyebabkan seseorang manusia tu habis daripada tamak dia yang dia tadi itu suka. Maka ajaran kita ni, kita nak buat pandai-pandai sendiri tak boleh. Ya ada cara digaris mari untuk siap-siap dah. Cuma malam ini yang kita nak membicara masalah fitrah, sifat kesemulaan jadi manusia ni, asal-asal dia ni nak kepada keadilan, nak kepada kesedaran, terima kebenaran. Tetapi masa yang kita duduk ni, masa sekarang yang kita ada, ralik ke perkara tadi itu dibelakangkan. Banyak manusia ikut pada ini zaman, iaitu hawa. Hawa nafsu lah yang mereka itu ikut banyak sekali. Sehingga nafsu dia tu menutupkan kacamata dia, mata hati dia daripada keadilan yang dia sepatutnya berlaku untuk diri dan orang yang ada sekelilingi. Begitu juga mentutupkan mata dia, hati dia daripada kesedaran nak terimanya kebenaran. Jadi hawa yang kita ada ni dia yang membangkitkan. Islam tidak menghalangkan hawa, tetapi Islam tadi itu dia nak kontrolkan hawa supaya dia tadi itu boleh duduk pada tempat yang sesuai. Kerana manusia kalaulah dia menjadikan hawa sebagai Tuhan dia, walaupun dia ada ilmu pengetahuan tinggi langit pun, dia tak akan selamat daripada siksaan sebelum daripada akhirat lagi kena di dunia. Dengan sebab itu perkara ini menyebabkan dia tadi itu yu'mal ba'absar an ru'yatid dalil. Ulama kata
dia memadamkan cahaya pandangan hati dan mata daripada nak lihat keterangan bukti, daripada nak melihatkan dalil yang nak bawakan dia kepada kejayaan. Apabila dipadamkan di dalam hati seseorang manusia akan nur al-basirah, nescaya dia tadi itu akan dallas sabil, sesat jalan, tak tahu cara mana nak keluar. Kalaulah orang tua dulu kata orang sesat akal. Sesat akal ni ada akal, tapi akal dia tu yang nak bawa diri tak boleh. Dia panggil sesat akal. Dalam Islam ni orang panggil dallas sabil, orang sesat jalan. Dia boleh bawa kereta, bawa motor, kadang bawa kapal turbin lah. Tetapi diri dia tak boleh nak bawa. Nak cari kebahagiaan, nak carinya kemuliaan dan lepaskan diri dia daripada seksa, tak boleh nak buat. Dengan sebab itu, hari Ning adalah hari ataupun masa yang hati tadi itu banyak luka. Luka dengan suasana keadaan orang yang jauh daripada agama. Kerana manusia ni Tuhan jadikan dia sebagai manusia yang kena bergaul, nak duduk sorang tak boleh. Maka apabila kita bergaul, pastilah kita berjumpa dengan beberapa cobaan, beberapa perkataan, perbuatan yang orang sekelilingi kita tu akan berlaku. Terkadang orang berlaku dengan tuju nak memunahkan perasaan seseorang saudara. Terkadang dia tak ada kosak nak memunahkan tabiat yang lagu tu dah. Cuma kita tadi itu akan menemui perkara-perkara tersebut. Maka apabila kita tadi itu menemui perkara-perkara tersebut, menepati tiar kena tepuh. Tiar ni, manusia ni, Allah Ta'ala banding banyak dalam Quran, Nabi berbanyak dalam hadis. Dia kata kita ni sebagai tiar. Tiar ni, kalaulah gagah setara mana pun, kalau tepuh dia, dia berganja juga. Kalaulah asas turun balik bawah tadi itu tak kejap, ia akan kesok. Hak kesok tu balik ke lepas parit. Hak bergonye tu boleh kira. Cuma orang mukmin yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala merayak kepada nabi-nabi rayak kepada kita, kata menepati pokok yang seumpama padi lah, kalau kita kata seumpama padi lah mana dia boleh turun mengikut angin, tapi dia tak patah. Itu jiwa Muslim. Maka seseorang tadi ini kita kena faham dalam masalah kita nak pakai hidup pada ini hari, bagaimanakah kita berhajat kepada amrun dini, urusan sakut paut dengan ad-din yang nak menawarkan hati kita daripada kita masuk dan rebah di dalam keadaan suasana yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan cabaran, yang kita sendiri tadi itu nak lari tak lepas daripadanya. Perkara ni adalah perkara yang bukan biasalah. Maka kita tengok di antara abna'id da'wah al-islamiyah, orang-orang yang ada di dalam medan dakwah al-islamiyah, kita kena ingat, kata kita ni sebagai Muslim, kewajipan kita da'i. Tiap-tiap orang jadi da'i. Jangan silap faham tu. Lama da'i orang hak ikut Chiang Rai, Chiang Mai saja. Tak. Lama da'i makna orang hak nanti tunggu masjid saja. Tak. Likulli muslim, tiap-tiap diri seseorang Muslim, lahu makana fi da'wati ila amrillah. Dia tu ada pangkat dia, makam dia nak mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimanakah, apakah Allah Ta'ala tutupkan kita begitu?
Kerana Muslim tadi itu tak boleh sekadar bawa diri. Muslim kena bawa diri boleh, dan orang di tepi. Itulah kekuatan al-Islam. Ia tak hajawi kita tu lemah. Ia tak hajawi kita tu panas orang. Ia nawi kita heret juga orang. Sebab itulah kita ni tiap-tiap orang ada amanah. Amanah dalam masalah nak kerja agama Allah Azza wa Jalla. Apabila kita tadi itu faham akan ini tujuan ya Allah Azza wa Jalla rayak di dalam Al-Quran, Nabi rayak dalam hadis Nabi SAW, maka kita tadi itu nak letak diri kita macam mana. Manusia kita ni duduk dalam dua gambaran. Gambaran mula-mula ya fikir. Fikir ni mari dano, mari daripada susunan tasawurat. Benda yang dia gambar dalam akal fikiran dia, bagaimana dia nak hatunya, nak susungnya, hidup dia biarkan berjaya, dia duduk di dalam tasawurat ataupun duduk dalam takhayulat. Benda yang dia tadi itu nampak dengan pandangan dia. Lepas daripada itulah dia nak waktu perkara yang dia mikir dalam akal fikiran dia tadi itu kepada amrun waqi'i. Amrun waqi' ni benda yang nak berlaku sungguh, yang dapat dengan pencerahan lima. Boleh lihat dengan mata, bolehnya kita sentuh dengan anggota dan sebagainya. Daripada perkara-perkara yang kita tadi itu akan kerja. Maka abna'i dakwah tadi itu, mendakwah semua sebagai Muslim ni, dia tak boleh sama sekali nak dapat makam yang tinggi, melainkan dia kena tepuh dengan cabaran-cabaran, cobaan-cobaan yang berbagai-bagai. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla kata di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum, Allah Ta'ala menjadikan kamu, jadikan kita ni khulafa, tempat yang kita kediaman kita duduk di dalam dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Tuhan akak haning, waktu turun haning. Beri haning, tegah haning. Buka haning, tutup haning. Wa apa? Liyabluwakum fima atakum. Supaya Tuhan coba apa yang datang kepada kamu. Daripada pembukaan, daripada tutup daripada kekuatan, daripada kelemahan, daripada cidik pandang, daripada bodoh dan sebagainya, daripada luasnya rezeki, daripada menyepit rezeki. Semua tadi itu liyabluwakum fima atakum, supaya nak cobakan kita. Maka apabila kita faham di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, la yatruk fi hadhil hayatid dunya illa al-bala wal fitnah. Tidak tinggal dalam hidup pada dunia ni malaikat cobaan dan fitnah yang kita kena berjumpa. Benda nak lari tak boleh. Benda yang kita nak tubik tak boleh daripadanya. Apabila gitu, bagaimanakah kita sebagai Muslim hendak meletakkan diri, hendak membinakan peribadi untuk mengangkatkan diri di atas asas yang kukuh. Di atas asas yang kukuh. Kita duk tengok kan rumah kita, ya kan rumah tu kan, ataupun pelapik rumah tu hak patah, jadi belah rumah sengit patah tu patah ni, kita duk tengok hak tu ya. Kita tak perhati pada diri kita patah dah. Diri kita ni patah juga. Ya rebah juga. Sebab asal hak kita tak diri kita tu ya tak erak. Nak boleh gagah tadi itu, ya tak boleh nak khayal. Khayalan tak boleh. Tasawurat tak apa, nak khayal gamuk. Bahasa Arab panggil za'am. Za'ama. Tergamuk memikir ha ni. Tergamuk lagu tu ya tak erak. Sebab itulah kita hari ni, masa globalisasi ni, dunia tidak ada sempadan ni, paling kiri kanan ni bukanlah mudah. Bukan mudah. Dalam laut habis,
dalam tanah bombing habis, di atas udara habis, digunakan semua. Kerana kita ada pada ini masa ni, kita telah tahu. Kita nak lari tak boleh. Cuma kita nak buat lagu mana? Halangan top 10 tadi itu, kekuatan yang kita nak guna semula supaya nak tahan duduk bila nak berlaku kiamat kita tak tahu. Tapi tetap benda tu berlaku. Bagaimana kita nak bawa agama kita? Hari ni manusia ni bukan tanafal, falyatanafasil mutanafisun fil amalil salih, bukan. Orang duk bubuk hari ni bukan nak buat pakat buat amal yang salih lah. Pakat nak kerabat bau jijakmu jijakku. Hari ni kuan penting lagu tu. Hari ni kekuatan dunia yang berubah suai tadi itu begitu cara. Kita kata jauh kita daripada barat, tapi learning tak jauh. Karena yang mari tadi itu mengikut udara. Kita dulu duk takut kepada penyakit dibawakan oleh udara. Hari ni penyakit cara mikir dibawakan oleh udara masuk pada semua tempat. Ini lebih teruk daripada penyakit yang merebak, yang menyebabkan manusia tadi itu jadi rusak hidup lebih lagi. Kerana ghazawatil fikr, cara songkram cit withaya ni ia tak serupa peperangan biasa. Sebab itulah kita hari ni kaum muslim, bagaimanakah kita nak mengaji agama Islam sebagai benteng, tempat yang kita nak mempertahankan diri kita daripada termakan cara mikir umpama tu. Orang kita nak balik perut suta ya. Ada seorang yang pegang dengan sunnah, pemuda tapi pegang dengan sunnah kuat, lebih kukuh kalau kita tengok pada masa dia dah pegang aja lah. Kalau nak ambil gapo pun mari buka tangan dia pegang dengan sunnah ni, menepati tak boleh buka apa, kejap. Tapi hari ni yang terbalik sampai ke maki terhadap imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Dia kena cucuk oleh mulut dia dengan perkataan yang terlayak tak layak keluar daripada diri dia. Hari ni nak harap tak boleh. Orang duk nampak molek, sekaligus. Nampak berjuruh molek, sekaligus. Sebab apa tu? Kerana ni madi haduk dalam ni kuat. Allahu akbar. Terkadang berlaku dengan orang tepi-tepi kita ya, bukan orang jauh. Nak sabat, nak istiqamah tadi itu, nak wisapa kepada kemocok tu, kena berlawan sungguh hari ni. Kalau tak gerak, pasti kita kena kerak tu baik. Nak bawa tak boleh. Kalau kacau belak, ya rusak sampai ke hak lain. Ini jasadil ummah sekarang. Jasadil ummah, jasad bagi ummah al-Islamiyah, begitu hak sekarang. Dengan sebab itu, aku mau bercakap di sini ni, aku nak bercakap capur di antara asasil Islam, kemudian cara kita nak mempertahankan Islam serta sirah Nabi SAW dan tayarat al-fikri. Cara mikir gelamai hari ni ya sampai mana dah. Terkadang hamba tengok sungguh dalam kitab ada depan ni, cuma kita kait benda-benda yang kita jumpa dan kita baca dan kita buat kajian, suku pula kita mari membincangkan di sini. Untuk nak sama-sama kita tadi itu dapat ambil faedah daripada kita mengaji di masjid sini, kita boleh jagakan diri kita. Boleh jaganya orang yang bawah retahan kita daripada perkara-perkara yang pelik-pelik umpama tu berlaku. Ni baru ya. Ni baru ya, bukan makna kata nak berhenti banyak ning. Banyak lagi benda-benda nak berlaku tu. Sebab itulah biarlah kita tadi itu mengaji wujadi molek. Dia kata di sini, dia kata ghalib ke orang kita ni ghafil. Apa makna ghafil? Lalai daripada
timbangan yang benar, membawa pada seorang tadi itu cenderung pada perkataan dia, perbuatan dia, muamalat dia, bergaul maksudnya, dan keputusan hukum yang dia buat cenderung tadi daripada mana? Daripada nak beri keadilan dan kebenaran. Satu dia. Ia nak bawa benar-benar dan benar hak adil, susah. Susah hari ini. Tapi walaupun susah, pasti kita jangan putus asa daripada kebenaran. Jangan kita putus asa daripada keadilan. Jangan buat belahlah. Sunnatullah tetap berlaku sebagai cobaan dan ibtila bagi kita. Tetapi kita nak lakah wigi, nak lari tak boleh. Ini perkara-perkara yang kita tadi itu sesuai dan patut kita tahu. Sebab itulah kita hari ini kena duduk dalam jama'atul muslimin. Duduk dalam jama'ah, makna kumpulan orang Islam. Jama'ah muslimin ni iaitu kumpulan orang Islam yang sebagai badan dakwah yang dia tadi itu berdiri di atas asas Islam yang sahih. Islam Alkitab wa Sunnah dengan pahaman daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpati. Jangan kita berpuak. Karena berpati, berpuak dan buat dasar suku tak serupa dengan Quran, tak serupa dengan hadis, tak serupa dengan sirah, ini apa panggil satu cara mikir yang dicela di dalam al-Islam. Satu cara mikir yang ditolak di dalam agama al-Islam. Kita nak mengadakan orang kerja di dalam perkerjaan dakwah kita, boleh. Tapi jangan mengada orang nak buat kerja di dalam kerja Islam kita, tapi kita buat konsep suku, buat asas suku, asas yang tak berdiri di atas Al-Quran was Sunnah, di atas pahaman sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kita jangan buat dan kita jangan masuk duduk dalam itu. Kerana itu adalah perkara yang membinasakan diri kita pada hari kiamat. Orang kita tadi itu tak boleh nak terima kebenaran yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW, kerana pati, kerana puak tadi. Zaman Nabi dulu balah tu. Sebab itulah kita pernah dengar dalam kisah di antara dua orang, Akhnas Ibnu Syuraik dengan Hisham atau Amr bin Hisham Abu Jahl. Dua orang ini ketua dalam masalah Quraisy. Cuba kita perhati kisah sikit. Kisah ni kita kena tanya kepada diri kita dan kepada anak cucu kita. Dua orang ini, seorang nama Akhnas Ibnu Syuraik dengan Qaf. Hak ni nama Amr bin Hisham Abu Jahl. Dua orang. Dua orang ni ketua Quraisy. Tiap-tiap kali Nabi nak mari semaya di Masjid Haram, dia masuk dua kain. Kain Kaabah. Kain Kaabah warna hitam zaman dulu. Dan di kain Kaabah tadi itu disakukkan syair-syair apa panggil muallaqatil asyarah. Puak-puak benih syair mengatasi syair tadi itu yang dicekkan oleh Pak Cualik, boleh sakuk apa panggil muallaqatil asyarah, duk di astaril Kaabah, sakuk di Kaabah. Akhnas dengan Amr bin Hisham, dua orang ni tak ada pakat pun. Mari nak dengar akan perkataan yang Nabi nak baca. Mari duk menusuk wa Kaabah duk gitu. Tak nampak ah. Nusuk nak dengar kata Muhammad duk baca gapo. Sebab Quran ni orang dengar lekat belakang. Nah, ambo ni tak tahulah kena murih demo habis hawa dah. Habis tak apalah. Tapi ada orang yang mengaku sehari dua kemarin, ia beli Quran, sebuah Quran. Ada dalam tu terjemuh. Ia duk kena
pau angin demo kata Quran ni tak siapa tangga nak ngaji tak boleh. Ya bercilah kita tak ada arah, ya sendiri royak ni. Maka tak kalau satu hari itu ya pergi, ya kok mana Tuhan nak hidayah ke dia? Dia nampak Quran ke duk jual serta terjemuh dia. Ni orang pasal baca surat boleh juga. Ya ambil Quran tu, ya mari tak. Ya kata belas kali ni demo nak kata lagu mana, aku nak duk dapat demo ni duk mengajar, ya duk royak mana tak kena. Nak cari tempat tak kena. Apabila dengar kita mengajar dalam suratul Hud, mengajar di Takhon, Naron, ya duk dengar congok gitu. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala buka hidayah, dia kata, hari ni habis dah berasa nak marah, dia kata. Quran ni apabila orang dengar sungguh, ia akan hilang nak marah apa ya kitab Allah Ta'ala. Nak murih apa orang baca Quran. Orang baca Quran tu lah mana orang nak pimpin kita kepada Tuhan. Cuma kita tak ada nak situ. Naknya Quran ni dengar sedap. Kau dengar, kau lekat, kau dengar, kau lekat. Ya lagu tu. Sebab tu orang takut orang baca Quran ni. Lalu puak Quraisy ni ya puak-puak jahiliyah. Apa mana puak jahiliyah? Kalau tepat kita nak kecek mudah faham. Puak orang awal. Orang awal ni kon khua doi tu eng mai pen. Kalau kita kecek kasar gitulah, wak bahas ilmu agama dengan diri tak pandai. Misalah mana macam misal gini ya mudah-mudah. Kita kata hari Arafah ni hari mana? Orang awal dia tak tahu. Nanti dengar orang royak hari Arafah gini. Ya boleh jadi angin semua. Turuk tu seumpama dalam kayu tahu darah dah. Ya tak ada asah dia. Tapi kalau pelajar, orang kata hari Arafah hari ni, dia tanya dalil ni lagu mana? Lepas tu dia dengar dalil lek ni pula. Lepas tu dia wak andayan ukure, wak sifat tubik khulasah. Oh ni pendapat hak molek. Tu pelajar. Lalu orang zaman dulu, zaman jahiliyah dinamakan jahiliyah, ghalib ke orang awal. Orang pesen pak turuk. Kalau kecek bahasa kasar, turuk dengan buta tuli. Lalu dipaungkan oleh puak-puak ketua dia ni. Abi Sufyan belum pada masuk Islam pun ya Allah juga. Abu Jahal tu cerak dah. Akhnas pun jela. Datuk Pak Cualik ni pun jela juga. Semua pakat duk lari tak sewi dengar Muhammad tu baca Quran. Apa rakyat nak pergi duk mana? Kalau ketua rakyat lagu tu pun tak ada apa dah. Lepas dok lah. Tapi ketua tadi itu rasa gerah. Rasa nak dengar Muhammad baca Quran. Lepas tu pergi menusuk bawah kain Kaabah. Tutup lituk. Siapa ni Ibnu Hisham sebut dalam kitab sirah. Amo tengok lain dan dengar pada guru, ya lemah juga orang kita yang kena menyawu. Mana hal lagi nak duk dengar? Nak ke? Anak oyak kata Mekah tu ya panah, hidup selimut lagu tu ya panah. Tapi usaha juga walaupun lazim dari panah-panah tu ya peluh. Usaha juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari itu dengan Nabi kita yang mari semaya waktu malam. Golek kemai duduk di depan Kaabah tu malam-malam lah. Orang nak buat dia tak berani. Orang beci dia tapi nak buat tak boleh. Sebab orang lebih. Tuhan bakit dia tu kena dah lah. Orang lebih. Orang tak kena pun nak buat apa tak boleh. Abdullah bin Mas'ud tak berani nak mari. Dia beriman dah pada masa tu tapi tak berani nak masuk Kaabah tu. Itu dalam Masjid Haram takut orang buat kacau. Tapi Nabi Muhammad diri cacari itu tak apa. Mari dua orang ni duk menusuk di belakang kain takbir Kaabah. Mari nak dengar kata Muhammad duk baca apa dia duk baca. Setengah ulama kata gitu-gitu tak apalah asal ayat Quran. Malah tu tukuk mano kata. Nya tubik tu nya pergi belaga pala, belaga sini. Bekak lah apa nama lagi. Apabila bekak ni Akhnas ni orang cidik, Abu Jahal pun cidik. Jelah dah dia kata Akhnas dah mari. Hak ni kata Abu Jahal dah, belah tak nampak pun gaduh-gaduh. Dia takut orang budak-budak dia tu tengok kata dia mari dengan Muhammad ni takut muncul dia punuh. Takut mengikut dia punuh. Kan mari hak ni punuh gitu cara. Lalu apabila satu masa tu hari Kamadia tu Ibnu Hisham cerita dalam kitab sejarah dia, Kitabus Sirah 2 jilid sadut gitu. Kitabus Sirah. Suhaili mai syarah satu kitab. Tubik jadi Raudatul Unuf fi syar'i
Sirat Ibn Hisham, tubik 10 jilid. Syekh Abdul Rahman Wakil, salah seorang tok guru besar duk di Mesir, tolong cek taklik dan sebagainya. Itu bahagia kitab lah. Bagi pelajar-pelajar kita hak dengar tu, nak cari, nak gapo tu suku kira. Baik. Pas pada tu, esok ke tu Akhnas tu pergi rumah Abu Jahal. Abu Jahal, nak tanya sepatahmu. Hak mu dengar ngaku semalam tu, di mana kata Muhammad? Royak tak kena hak kita dah dengar dua tu. Hak dia baca tu baik pada mulut dia, hak dia dakwa kata tu Tuhan waktu pada dia, mana tak kena? Abu Jahal kata tak ada tempat tak kena Muhammad, dia kata. Kena belaka, dia kata. Akhnas pun tanya, apa mu tak turut? Dia kata. Apa mu tak turut dia? Dia kena belaka, apa tak turut? Lalu dia tepuk meja, wahai Akhnas, mu dengar aku molek guna ayat satu perkara. Aku tak turut dia ni sebab ada. Tengok pucuk dia. Dia kata dulu ni Bani Abu Jahal ni dia tak ada kena-kena dengan Nabi Muhammad, kalau kena pun jauh-jauh. Hak kena dengan Nabi ni Abu Lahab. Sebab dia daripada Bakar Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf ni dua kumpul keluarga bagi Abu Jahal dengan keluarga tok nenek Nabi ni, dua-dua ni berlomba dok buat kebajikan. Dok buat kebajikan dalam Mekah tu, dia berlomba. Hak ni buat kebaikan pada orang mari ziarah haji, hak ni pun buat kata. Orang mari, ya buat segala-gala. Tiba-tiba satu hari ni tepat Abdul Manaf ni, balik Bani Abdul Manaf ni, royak kata Nabi telah timbul daripada bakar aku seorang Nabi pada akhir zaman. Abu Jahal kata, sebab tu aku tak seterima. Kata. Bukan sebab Muhammad duk royak benda tak kena. Tepat hak dia tak seterima tu, gapo dia? Tepat dia tak seterima tu. Kerana hak ning jawab kata, balik dia ni ada seorang Nabi Tuhan bakit mari. Balik ni tak ada. Kok mana kita duk sekali, duk amal sekali, Tuhan wi kamu tak wi aku. Jadi nak wi faham kata gapo di sini. Nak wi faham kata terkadang kebenaran tadi itu tak diterima kerana ada tujuan yang tertentu. Dan apabila jadi gitu, dia mengadakan di dalam cara mikir dia Abu Jahal ni, wak manusia yang ada bawah kereta dia tu jadi pati, jadinya berpuak, sehingga puak ni katuk mata, gelak gelita, tak seterimanya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab dia. Sebab itu kita sebagai Muslim tak boleh nak giwak lagu tu. Kita orang Islam hendaklah kita berjalan dengan kebenaran di mana dia itu berada. Jangan sama sekali kita paling daripada itu. Sebab itulah dia kata sini. Dia kata kita sebagai seseorang Islam tak sesuai sama sekali kita nak mengadakan cara memikir suku daripada apa hak Tuhan buat turun. Kamar kita nak ayat tahap itulah benar-benar. Hak Tuhan tak ada buat turun, tapi ia buat sendiri, mengada sendiri. Inilah benar-benar. Siapa dia mukhalafah akan ini, maka itu adalah batil. Ia tak ada kira kata dalil mari di mana, huraya mari di mana, nak boleh jadi kena tu sebab gapo. Ia tak ada kira. Benar ni hak kita buat, kena pasti kena. Ini tak boleh dalam Islam. Ini tak boleh dalam Islam. Nabi Muhammad kata dalam hadis hasan, kita senantiasa duk dengar, ini talqin malik hadis ni. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan sunnah aku orang yang mengajak kepada fanatik, kelang-kelai, mengajak kepada nak buat jadi puak, bukan sunnah aku. Wa laisa minna, hak tu bahasa kata boleh nak nyawa lagi tah dunia. Tapi soal lagi hadis tulah, tapi jumlah soal lagi. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada sunnah aku orang mati habis nyawa dalam keadaan itu. Mengajak manusia sebagai dasar yang lain pada Islam, nak mengajak juga lah mana kena ni, dalil ada tak ada ikut kena ni. Kalau mati dalam keadaan lagu tu, Nabi tadi itu tak beri jaminan kata dia tu di atas sunnah aku.
Sekali pun orang tak mayat seorang hak ta'assub tadi di atas liang lahat, bismillahi ala millati rasulillah. Sekali pun ditak dengan kata itu, tetapi hidup pesi mati tadi itu bukan di atas sunnah Nabi. Sepanjang hidup dalam masalah yang nak bawa agama, Nabi tak mengaku. Apabila Nabi tak mengaku, syafaat Nabi kita nak ambil di mana? Sebab tu hari ni jangan kita berpuak. Tak ada arah lah hari pada akhir zaman kita duduk ni jadi lagu tu. Cuma adalah kita pakat lik pakat jauhkan diri, siparkan diri, siap sediakan diri. Itu cara dia. Dan yang jadi kesedihan yang kita nak kemukakan di sini, pendapat yang dikata ketua mereka, yang dikata oleh ketua mereka, pandangan yang disebut oleh ketua mereka, tak sama sekali boleh kita tadi itu nak buatnya selidiki semula, nak ulang kaji semula, nak tengok semula, nak ukur semula. Lah, ya kata, kalau timur daripada guru aku lalah mana kena. Ini jangan kita terbiah lagu tu. Al-Islam, agama kita ni, lana ma'sum wahidun faqat. Orang yang selamat daripada silap, salah, berdosa, seorang saja. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada tu, boleh jadi pendapat dia tu ada betul, ada kena. Sebab tu kita nak pergi waksa tu tak boleh. Kalau lain daripada Alkitab dan Sunnah, nak kata ada lagi kena sebulat-bulat, jangan gaduh kau dulu. Karena itu bukan cara dalam agama al-Islam. Wajib kita membuatkan pendapat tadi itu faham sebulat. Nak tanya sepatah, kita tanya diri kita, tak apa, kita jawab sendiri. Apa nak tanya? Kita sebagai Muslim beriman, beramal, berakhlak di atas pendapat manusia ke di atas wahyu Allah Azza wa Jalla? Jadi kita jawab. Kita beramal, beriman dengan Tuhan, beramal, berakhlak yang ada dalam agama, kita buat tadi itu di atas dasar wahyu Tuhan ke di atas cara mikir seseorang teori manusia? Memang yang pertama di atas wahyu Allah Azza wa Jalla. Walaupun pendapat alim ulama kita tak ditolakkan dengan cara jumlah, tetapi kita nak royak kata asas yang kita nak bina bukannya aqwal. Hak kita nak bina asas kita Allah Taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bawa datang ulama ni membantu kita Allah, membantu kita Rasulullah. Okey, tak apa. Itu tempat dia. Ini adalah dakwah kita. Dakwah kita bukan dakwah tak pakai ulama. Orang-orang yang dakwah sunnah tak pakai ulama, terbahung hitam. Tak mungkin sama sekali benda lagu tu nak berlaku. Bahkan dakwah sunnah lah yang pakai ulama tadi itu banyak lebih daripada ulama mazhab yang lain. Kerana dasar kita, cuba kita perhati molek. Dasar kita pakai ulama tak ta'assub. Walaupun kita pilih seorang ulama yang kita nak duduk di belakang dia, walaupun begitu, kita tak ta'assub kepada dia. Kerana ta'assub kepada seorang ulama lain daripadanya kita tak pakai, menepati rawafid. Apa makna menepati rawafid? Menepati Syiah. Syiah ni ia gantung pada Ali, hak lain tak akan belakang. Kita kalau buat perangai lagu tu, perangai lagu tu menepati gitu. Sebab tu kita dak ulama kita pakai, hak tu pakai, hak ni pakai. Jadi talfiq tu dak. Talfiq ni mana kita pergi ambil ruksah, ambilnya petua yang betul dengan hawa nafsu kita pergi pakai. Hak tu lain. Adapun kita ni tak pakai lagu tu. Sebab itulah kita boleh ambil daripada pendapat-pendapat ulama yang dia tadi itu
mensyarahkan kepada kita, menghuraikan kepada kita atas dasar Alkitab was sunnah. Hari ni kalau kita ngaji, ni yang nak kecek dengan orang ngaji sining lah. Ramai lagi orang tanding kita ni tak sapa ilmu situ. Sebab tu tak boleh dengar gapo jadi nyusuponga apa nama arnak. Buah gapo jatuh ya keretai tentum kata. Apa? Oh, apabila jatuh luruh buah kelapa buahnya, dia kata dak langit rutuh dah. Cek dulu. Kita sebagai muslim lah. Kita nak ayat kata cara kita pakai alim ulama kita ni, kita pakai lagu tu. Karena orang paktai kita ni maaf lah deh. Berasa hati ke berasa lah. Tapi benar-benar mau kena sebut. Kurang baca. Kurang baca kata ni kita. Baca apa baris sehari? Berapa muka sehari? Setahun habis berapa utai kita? Mengaji okey lah mengaji. Tapi hak murajaah baca sebagai sakafah ilmiah. Dah tak? Ada mau kata hino lah kecek lagu ni. Tak benar-benar pedih pun tak apa. Pasti kita kena sebut. Baca ke tak kita? Bahasa Sia ke, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa apa lagi? Orang putih tak orang putih, baca ke tak? Sebab tu kita hari ni apabila orang sebut benda yang kita tak biasa dengar, apa kita pun dengar tak banyak. Dia berasa kata, bukan tu. Ya, kau tak biasa dengar. Apakah anta ni buat sebagai ukuran kata kita tak biasa dengar? Siapa anta? Habis berapa utai baca kitab? Berapa buku, berapa orang ulama yang kamu itu kenal? Amun nak royak gini nak faham. Walaupun sakit sikit, pedih sikit ni. Nak gerak sikit. Kalaulah kita tak royak lagu ni dak berasa gitu nak royak benda yang baru-baru dalam Islam ini hak baru mari. Tak leh. Sedangkan benda tadi itu ada mai lama dah. Bukan baru benar-benar lagu tu. Dalam Islam ni benda dok korong-korong dah mari. Tapi tak pada dia ada mari besar dengar. Supaya tu lah kalau kita nak kata agak hari Arafah 30 tahun dulu, hari gapo tahu dah? Hari si petangga. Hari waktu pak. Hari apa lagi? Hari jahit baju, hari gosok baju, basuh jemuri dan sebagainya. Betul tak? Marinya ulama sunnah kata hari ni adalah hari sebesar-besar hari dalam setahun. Tak biasa dengar. Kita tak lewat lagu tu. Tu nak misal hari ni tak ada dah benda-benda lagu tu tak ada dah. Ya jelas berlaku dah sekarang lah. Nak kita faham kata itu sebagai contoh. Maka kita sebagai muslim, orang yang beriman dengan Nabi SAW, kita tak ta'assub kepada pendapat yang tertentu. Kerana ta'assub kepada orang yang tertentu itu lambang orang yang tak duduk di atas bantasan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah ni duduk atas sunnah tak? Tak. Sebab tu dia ta'assub kepada Ali. Hatta Ali tak ada kata apa dia kata juga. Ini muskilah. Maka manhaj yang kita pakai ulama ni ulama tu dengan kita tak ta'assub kepada mana-mana satu, ini dinamakan dalam orang ngaji Islam dalam Jamiah Al-Islamiyah siapa? Madah fiqhul muqarin. Fiqh muqaranah, nitisat tiap-tiap ke bahasa Sia kata. Ini Abu Hanifah kata gini, Malik kata gini, Syafi'i kata gini, Ahmad kata gini, Ibni Hazmi kata lagu ni, kamu ada pendapat ni yang mana dekat dengan dalil. Tu. Ada lagu tu. Jangan ada buat silap, tak ada tu, tak biasa dengar tu. Jangan. Benda ada, jangan kita menghampakan. Orang ngaji lagu tu pakai ada ulama, pakai. Tapi orang kita sini, capur tu ulama tu. Ya tak faham lagi. Ya baru nak naik. Alhamdulillah dah sekarang tu naik banyak dah, tapi baru nak naik. Jangan kita gaduh marah lah. Jamaah merayak gini suara kita dia cerak. Derah lagu ni bahasa dia tu hewi lagu tu. Tapi nak kita faham kata, ya kita setangga ke setangga. Setangga ke setangga. Itu cara yang ngaji di dalam agama. Dalam masalah tafsir pun serupa. Cuba kita tengok tafsir. Ini Ibn Abbas kata, ini Abdullah bin Mas'ud kata, ini Qatadah kata, ini Ikrimah kata, ini Mujahid kata. Berapa
satu ayat tu berapa pula daripada kalangan ulama al-Islamiyah kita. Ni nak kita faham kata gapo? Kata kita tadi itu pakarnya para ulama kena pada tempat dia. Tapi kita tak ada pakar wak mudah dalam Islam. Tak, kita tak pakar wak mudah dalam Islam. Pakar mudah dalam Islam lagu mana? Ambil pendapat Abu Hanifah bab minum tuak masa boleh. Kita ambil hatu sebab kena dengan hawa. Ambil petua dalam mazhab Malik perah hanying boleh. Azakumullah. Ambil dalam Syafi'i begitu, ambil dalam Ahmad begini. Ini orang panggil tatabba' rukhas fil Islam. Dan ini lagu ni tak boleh lagu tu. Kerana nak ambil benda hak nawi serupa dengan hawa nafsu kita nak. Tak. Tiap-tiap orang ulama tadi itu dibincangkan pendapat dia. Memang dibincangkan. Sebab itulah apabila kita ngaji hei pelajar-pelajar, belum daripada kamu nak turun dakwah ni, biarkan kamu kena fiqhul iqlim. Fiqh yang Nusantara kita ni sesuai pakai pendapat mana. Misal mana misal orang ngaji sunnah tak ngaji sunnah, pendapat ni tak terima. Tak diterima lagu mana? Orang panggil masalah air. Air ni tepat kita ni kira kata air ni tak putus. Kita nak ambil cara mikir dalam mazhab Maliki yang pakai di Mauritania, yang pakai di Sudan, yang pakai di negeri Arab yang tak ada air. Kita kata air patak ni yang keruh bawah tu. Hak ni kita kata boleh buat air semaya sah. Petua lagu tu tak ada payah pakai sini. Sebab apa? Ia tak sesuai dengan tempat. Ambil petua dalam mazhab hak kata makan boleh, benda yang bertaring. Mai petua bertanding. Ini tak sah buat kelih ni. Lama dia buat petua, boya boleh makan. Lah. Ini orang panggil orang tak faham fiqhul iqlim. Fiqh dalam Nusantara tempat masing-masing ya tak serupa pula. Dengan sebab itu kita ni banyak lagi lah ilmu pengetahuan yang kita kena belajar. Semua tu ilmu Islam nak tu. Lama setengah-setengah orang kita sini duk faham ni, duk dalam otak lama mana dah. Ni amun nak royak sikit, tak ada nak kok mana dak nak royak. Cara ngaji naik kelas ni bukan cara ngaji orang putih. Jangan silap faham dah. Lama kata ngaji orang barat, kita orang Islam duk ikut apa orang barat. Orang putih maksudnya orang hak apa nama abnak Bani Israel, apa nama tu? Ini faham kita tu faham kita tak suk apa panggil. Ngaji naik kelas ni dalam Islam. Bukanlah tak ada dalam Islam. Ngaji naik kelas ni dalam Islam. Mana dalam Islam? Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaji naik kelas daripada Quran ni, ambil ayat mana ayat. Demo kata demo duk ngaji naik kelas ni. Ambil Quran ambil mana? Gagal juga kita letak ngaji dengan cara molek. Ambil daripada ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Quran tadi itu aku turun sikit ke sikit supaya mung tu baca sikit sekali kepada ummah. Apa mana baca sikit sekali? Setangga ke setangga. Itu mana naik kelas dah tu. Kita ngaji bukan dok tempat tu lah, nak naik sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap kepada kesempurnaan al-Islam terus buah tu. Itu maksud. Maka faham daripada ayat tu ulama tak cara nak ngaji satu tangga ke satu tangga. Sebab tu kita nak giwat sudah tak boleh. Umur kita sini di Taning ni ilmu banyak memang. Tanah bombing ulama memang alal aini war ras. Kita aku situ. Tapi nak ayat semua ilmu tadi itu sempurna dah. Tak gitu. Ilmu tarikh sini. Ilmu tarikh patah kita duk mana? Ilmu masalah periksa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mana? Ilmu masalah periksa pendapat dalam Quran hak Israiliyat ke bukan Israiliyat duk mana? Ilmu cara nak cek kisah-kisah hak sabit dengan tak sabit, pelesu ke tak pelesu duk mana? Banyak lagi ilmu hak kita kena duk kena gi. Lepas tu tak ada disebut lagi ilmu tib tak tib, ilmu handasah tak handasah.
wisawak dan sebagainya, hanya lagi. Sebab tu kita tadi itu tak boleh kita nak jadi kata kita bangga pada semua muka. Dengan keadaan kita tadi tak ada ubah suai gapo yang ni. Kena gabung, campur di antara turasi dengan muasir, barulah kita dare dengan cara semasa. Hari ni tak kira di Malaysia cara Malaysia. Di Malaysia hari ni kalau kita dok dengar, dok nak masuk juga perlembagaan jadi dok dalam taman dia tu mazhab dua kalau bab pegang ni. Asy'ariyah Maturidiyah. Buat pegang seumpama ulama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di garis kata puak ni adalah kumpulan cara mikir sesat. Kalau sampai situ gapo nak berlaku? Hari ni kalau di sana lah, hari ni kumpulan Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah ni sufi falsafi dal, sesat. Jadi raja sana pada setengah-setengah tempat. Firqah batiniyah banyak anu. Liberaliyah, Seriniyong, Almaniyah, orang buai ilmu itu apa nama agama tu baik pada hidup harian dimahrajakan mereka. Tapi orang nak bawa Alkitab wa sunnah, oh susah. Kenapa tu? Kerana dunia tadi itu ada perubahan. Pahak dapat hari ni di Amerika hari ni, buat kita baca belakang ni gapo jadi ni, ya ada tujuan tu. Kita baca tengoklah. Gapo-gapo nanti kita tengok ustaz-ustaz. Tapi cari orang hak wikra tadi itu orang ahli sungguh. Bukan pesen kata tak ada boleh wah mikir baru-baru tu tak sah mana. Lah lagu tu. Nak hak pandai sungguh. Sebab itulah orang pandai ni berhajat. Ya perah tadi tu yang nampak kita boleh ambil faedah. Bukan kita mari duk dengar tapi tak boleh nak buat gapo ni saja lagu tu nyanyi gak kita. Rugi masa kata. Nah, rugi masa. Ini berhajat kepada kita tadi itu murajaah lah. Satu daripada perkara yang kita nak menyudahi di sini, dalam semua perkara-perkara ni kita kena tahu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit mari untuk mengajakkan kita supaya kita dapat hasanah dunia, hasanah akhirat. Maka nak dapat hasanah dunia dengan hasanah akhirat ni pasti kita tadi itu kena cari cara yang nak sampaikan kepada matlamat tu. Kalaulah kita tadi itu tidak ada iman yang rasikh, iman yang asas teras yang kuat dan cara yang lulus, kita tak akan sampai kepada matlamat yang jadi kemocok kebaikan di sini. Hari ini kalau kita tengok dalam Nusantara kita, Thailand lah tempat yang bebas dalam masalah berikan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan orang-orang Islam kita hidup dengan cara mudah. Ini hadza fadlullah yu'tihi man yasha, walaupun negara bukan negara pihak Islam dengan cara 100%, tetapi pandangan dia, pembukaan dia, Masya Allah. Cuma kita sebagai orang Islam kena duk pandai. Nak pandai ni jangan pandai kok lain. Pandai dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai dengan ajaran Islam hak asal. Karena ajaran Islam hak asal, dasar dakwah kita al-Islam dinus salam. Agama Islam ialah agama yang sejahtera. Sebab itulah kita muamalah dengan Tok Sami, kita muamalah dengan orang Sikh, kita muamalah dengan orang Hindu, orang apa kita muamalah ke fikri. Tapi lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Kita sebagai muslim ni kena tahu. Tapi nak minta walaupun kita nak duduk dalam pahu wa tanatam, tapi jangan kita menurunkan diri kita sampai kita nak jadi dia lah. Islam kita tak ada suruh lagu tu. Negara kita, negara ni tak ada suruh lagu tu. Duk dengan cara bebas, duk dengan cara buka hati, duk dengan cara mudah, tetapi ada cupcake dia, garis dia.
mung gini boleh. Sebab tu kita hari ni jangan at-tafrid wal ifrat. Jangan kelajak balik kanan, jangan kelajak balik kiri, dek tengah. Bah tengah tadi itu tak molek lain daripada wa ja'alnakum ummatan wasatani, tak ada wasat yang jadi molek lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Sebab tu kalau kita nak berjaya we cepat, we hebat, we lepas daripada segala-gala fitnah, hendaklah kita tadi itu ambil pendirian yang tetap. Kama dia duduk dengan orang pandai. Umat Islam, umat Nabi alaihi salatu wasallam, duduk dengan orang pandai. Jangan duduk dengan puak. Puak kita setara mana kalau tak pandai, kita duduk dengan orang pandai. Buat apa? Kerana orang pandai ni ya ada kebolehan tu hewi tak serupa dengan orang biasa. Nah, tak serupa dengan orang biasa. Hak ning-ning kita sendiri boleh rasa. Kita sendiri boleh rasa. Insya-Allah pada minggu depan tu kita nak masuk kita dalam asas hak Nabi kita nak binakan diri kita ni, ya waris semua banyaklah asas-asas tadi itu sebagai tempat yang kita nak berdiri di atasnya. Cuma amun nak ambil asas pertama, kita syarah lagi. Asas yang kedua kita syarah lagi supaya kita boleh makan, supaya kita boleh guna, supaya kita boleh berdiri di atasnya sampai kita lepas daripada fitnah di dalam dunia dan selamat kita daripada siksa api neraka. Sekarang itulah pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.